risau sekarang pula kan. Kat mana kedudukan Islam sekarang kan? Negara-negara tu macam mana kedudukan dia? Sebab ada isu kan Afghanistan, China, Rohingya. Tidak cerita tentang Rohingya sebab zaman dia tak ada lagi isu tu. Cuma dia tulis satu salah ni untuk mesej kepada orang-orang yang akan menyambung lah kerja-kerja yang dia telah asaskan di Mesir ketika itu. Sebabnya dia sedang expecting dia akan dibunuh anytime ketika itu. Dan kalau kita baca background dia, pada tahun 1943 tu memang ada beberapa usaha untuk membunuh dia. So bila dia jangka dia dah sampai ajalnya, dia tulis satu salah yang sangat penting sebab sangatlah analytical salah ni. Dia cerita faktor-faktor kebangkitan yang memang dia dah cerita secara ringkas tapi sangatlah analytical tu. Tak nak sebut analytical ni apa penuh analisis kan. Sebab kalau kita baca tu macam dia buat study lah. Tapi tu kejap je untuk orang kemudian tu sambung apa yang dia buat kan. Ada beberapa satu topik kalau tengok dalam salah ni. Okay, kita akan tengok sikit hari ni pertama sekali, setengah orang menamakan Salih sebagai salah Nabiul Amin. Ada yang namakan Salih sebagai salah Al-Wasiyah, wasiat dia kepada Nasib ini kan. So ada banyak subtopik salah ni. Mungkin hari ni dia nak touch beberapa benda dia hari ni kan. Kalau ada masa kita akan sambung lagi pada sesi-sesi lain. Pertama sekali dia cerita bahawa kalau kita boleh buka sama-sama, first part ni dia cerita siapa? Kisah Nabi Al-Amin. Lepas kita baca ringkas dia benda ni kan, apa kita dapat dari first point? Cerita siapa sebenarnya? Kenapa dia highlight tu An-Nabiul Amin? Dakwah. Siapa lagi? Yang cerita siapa lagi? Ringkas, sekarang ringkas ni. Part pertama. Mungkin pembawaan apa? Masa zaman bersama dengan Nabi. Sama Nabi, okey. Betul tu kan. Dia nak cerita tentang Islam ni kan. Apa yang dia nak bawa ni bukannya dia bawa, tapi ini adalah risalah daripada Nabi SAW. Bukan salah ni. Islam kita perjuangkan adalah risalah daripada Nabi. Bukannya risalah ni dia sedang masukkan risalah Islam tu daripada Nabi Amin. Jadi bila sebut risalah Islam tu daripada Nabi Amin, Nabi yang nyampaikan Islam tu Nabi amanah. Maksudnya Islam tu dah komplit. Pertama kan. Tak perlu lagi kita nak menambah ataupun buat baru. Sebab Nabi amanah mesti akan sampaikan dengan sempurna kan. Yang keduanya, kita pun kena teluslah menyampaikan Islam tu. Seperti mana Nabi telah menyampaikan dengan amanah. Telus tu maksudnya apa? Ada satu benda, ada setengah benda Islam, kalau kita sampaikan mungkin akan harmful kat kita. Betul tak? Contohnya pemimpin tu zalim, kita kena menyatakan tak kezaliman dia tu? Kena kan? Tapi kalau kita buat itu kita harmful. Tapi kita kena buat tak? Kena juga. Sebab itu tanda kita amanah kan? Kalau Nabi jaga dia punya personal interest lebih daripada kebenaran, Nabi takkan challenge lah orang Arab kan. Tapi Nabi challenge juga family dia. Sebab menyampaikan satu benda utama berbanding menjaga keselamatan diri, keharmonian kan di Mekah ketika itu. So Nabi Al-Amin ini telah menyampaikan dengan telus dan komplit Islam. Jadi ketika di Mesir, Islam tu dah tak sempurna waktu zaman dia lah dia cerita kan. Sebab banyak aspek Islam tu dia telah salah fahami lah. Kebanyakan orang hanya menganggap Islam tu hanyalah pada aspek-aspek ritual lah di masjid. So bila dia orang buat Islam sempurna ni, orang tengok pelik. Kenapa ada Islam versi lain? Versi yang beza berbanding versi yang masyarakat sedang praktis. Okay. Tapi kita sangat imagine benda ni sebab kita sekarang ni okey, orang dah bertimbulkan ibadah sebagai politik sebagai Islam, ekonomi sebagai Islam. Zaman kita macam dah jauh better daripada zaman dulu. Tapi kita kena imagine dulu, memang orang tak nampak adanya Islam dalam kewangan, Islam dalam kesihatan. Orang tak nampak, orang nampak Islam tu dekat masjid. Mungkin sekarang pun ada sebahagian kecil lah kan. Itu pertama lah. Dia ajak kita ni membuat Islam seperti mana Islam telah dibawa oleh Nabi SAW. Yang syumul itu, yang mungkin bila dia syumul, dia ada benda-benda yang dia kena explain walaupun benda tu mungkin harmful kan. So ceritalah Nabi telah berseru dan habis topik pertama ni,
Di hujung tu dia bawa satu ayat Quran yang sangat bagus kan. Kalau kita boleh hafal ayat ni lah. Surah Asy-Syu'ara tu kan. Dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Dalam BM ada tak? Ada tak ayat tu? Ada je kan? Di mana Allah SWT firman, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man nasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dalam ayat ini Allah cerita apa? Nabi SAW sendiri pun sebelum terima wahyu ni, dia pun dalam keadaan apa? Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Tak mengenal apa itu kitab dan tidak beriman kan? Tak tahu apa itu iman. So Nabi SAW sendiri sebelum terima wahyu, dia pun tak tahu nak buat apa dengan keadaan Mekah ketika itu. Kan? Tapi Nabi ni ada fitrah yang baik. Dia ada fitrah dia tak betul kan? Sebab bila kita tahu kan background zaman Nabi ni, waktu Nabi Rasul ni ada berlaku zina, pergaduhan, maksiat, minum arak. Nabi tahu benda tu salah, tapi dia tak ada apa ni? Macam nak selesaikan soal tu? Dia tak tahu. Dia tahu benda tu salah je. Sebab tu dia pergi beruzlah kan, sebab dia macam tak boleh hidup kot dengan keadaan tu. So dia pergi berkhalwah dia bersendirian. Ketika itulah Allah memberi wahyu, memberi jawapan kepada Nabi macam nak selesaikan masalah ni, macam nak islah istimak ni ataupun membaiki masyarakat di Mekah ketika itu. Sebab Nabi pun ma kunta tadri mal kitab wal iman, tidak ada solusi. So ketika datang turun Al-Quran menjadi cahaya dan memberi jawapan kepada Nabi macam nak buat. Nak cerita dengan waktu Nabi nak buat islah ni, Nabi menggunakan Al-Quran ni. Masuklah poin berikutnya. Itu kalau kita bertengok satu topik berikutnya, dia kata pendekatan ni. Dia punya terjemah dia tak apa terjemah topik ni. Dia kata manhaj Al-Quran Al-Karim fi islah al-istima'i. Dia punya Arabik lagi biasa, kalau siapa yang ada Arabik lagi bagus lah kalau boleh ni kan. Kita akan stop kat sini, stop kat poin ni kan. Abang akan share berapa benda yang menarik lah. Dia kata kat sini, wal Quran wal jami' li usul hadzal islah al-istima'i asy-syamil wa qad akhadha al-kalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir. Al-Quran mengandungi segala kaedah. Sama tak Uthman? Segala cara. Oh, tak boleh saya kata apa? Cara membaiki masyarakat. Cara membaiki masyarakat. Okay, boleh lah. Tapi kalau tengok Arabic dekat screen share ni, orang di screen dia nampak lah benda ni kan. Dan dia kata Al-Quran ni dia ada mengumpulkan Al-Quran wa al-jami' mengumpulkan hadza mengumpulkan li usul hadza islah ijtima'i asy-syami. Dalam Al-Quran ada usul. Kadang-kadang terjemah sebagai cara. Sini terjemah kaedah. Usul ni apa usul ni? Kaedah kan? Dan usul. Asas. Dia kalau ada usul mesti ada furuk dia. Yang usul dan dia furuk. Maksudnya boleh ada fiqh. Dia ada usul fiqh. Lepas usul fiqh tu lahir lah fiqh kan. Usul tu kaedah macam nak lidah hukum jadi fiqh. Okay. Dia ada usul tafsir. Banyak usul dapatlah tafsir dia. Kadang-kadang usul sama tapi fiqhnya beza. Boleh jadi tak? Boleh jadi tak? Faham. Contohnya kan dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ada usul dia, usul fiqh yang Imam Syafi'i. Kan? So semua orang kemudian para ulama Syafi'iyah dia berpegang pada usul Imam Syafi'i. Okey, tapi bila mereka memakai usul tu, kadang-kadang mereka boleh beza pandangan. Fiqhnya beza-beza. Tapi mereka walaupun berbeza hukum pada pandangan mereka semua dikategori sebagai Syafi'iyah sebab makan usul yang sama. Boleh faham? Okey, dia kan? Okay. Ya, orang okey tak? Macam company sikit minta maaf nak cerita ni nak bagi contoh. Usul tu macam so usul sama. Usul tu, yang penting usul tu. Kan? Pernah ke kita tahu ke yang orang Syafi'i pun beza pandangan? Tahu kan? Efek anak buah Imam Syafi'i pun beza dengan dia sini. Tapi mereka ni usul sama. Usul ni apa Apa usul Melayu usul. Maksudnya kaedah sama metodologi. Bila ni konteks hukum fiqh lah. Nak bagi contoh. Kenapa orang boleh bilang sebagai mazhab Hambali? Sebab dia pakai usul Imam
Ahmad bin Hanbal tu kan, usul sama. Okay. Kita ni semua Syafi'i sebab kita pakai usul Syafi'i. Okay. Itulah konteks hukum fiqh. Sekarang ni dalam Al-Quran dia cerita tentang usul, beberapa kaedah ataupun dasar macam mana nak islah istimai. Okay. Nanti dia akan istilah benda tu. So bila Allah turun Al-Quran, Allah tak cerita semua benda kan. Macam nak buat, macam nak jumpa orang nak borak apa, tak ada. Tapi dia cerita berapa usul yang asal. Benda ni penting nak gali. Sebab bila kita nak ubah masyarakat ni, nak ubah orang kan, nak islah ni, kita kena cari usul tu yang sama tu, sepatutnya sama kan. Tapi kita tak belajar tu, maksudnya tak semua orang mampu menggali usul tu. Jadi dia tolong gali untuk kita baca lah, dia dah cerita usul apa kan. Mungkin usul ni berbeza lah pandangan, tapi kita tengok apa usul ini berdasarkan pandangan Imam Al-Banan kan. Usul yang asal tu, kaedah dalam Al-Quran. Maknanya Al-Quran ni dia cerita banyak benda. Tapi yang paling penting yang major ialah usul islah istimai kan. Sebab itu tujuan datang Al-Quran, untuk mengislah masyarakat Mekah ketika itu. Bukan ketika itu sampai sekarang kan. Tapi setiap orang yang baca Quran, whatever benefit yang dia nak, dia akan dapat. Contohnya kan, kita ada masalah perhubungan lah dengan kawan ke kan, kita nak cari macam mana tips nak tips apa? Tips nak memperbaiki hubungan contoh kan. Kita akan dapat benda tu. Tapi itu bukanlah benda utama yang Quran cerita. Tapi apa kita nak, kita akan dapat. Faham ke? Kalau orang tu berbisnes kan, dia baca Quran, betul, dia akan dapat lah strategi bisnes daripada Quran. Dia akan dapat lah kalau kita cari kan, ada cerita pasal bisnes, macam tips dan sebagainya kan. Kena takaran tu, kena seimbang, jujur ke, dapat dalam tips tu. Tapi dia adalah minor. Sebenarnya Quran bukan cerita tu. Yang major nak cerita tentang macam nak islah istimak tu secara general kan. Cuma orang yang datang pada Quran untuk cari benda-benda kecil tu pun akan dapat. Macam nak survive exam, survive kehidupan, dapat juga. Tetapi Quran sebenarnya nak cerita lebih besar daripada tu, itu usul nak mengislah masyarakat. Boleh. Contoh kan, kita duduk kat sini KL, nak balik kampung, nak balik Perak kan, lalu plus keluar dah apa, betul apa, terutal kan kau kan. Okay, balik Kelantan kan. Keluar tu Gombak tau balik Kelantan contoh tu Gombak nak balik Kelantan. So kita punya motif dalam tu nak balik Kelantan tu yang major Tapi along the way kita jumpa tak benda lain? Kita jumpa Arena Art, Demang Tok apa? Demang tu famous tu. Benda tu akan ada juga kan, dia minor part. Tapi ada orang, dia memang lalu Gombak tu untuk cari lemang tu je. Sebenarnya jalan tu, main dia nak balik ke Kelantan tu kan. Ada orang yang lalu jalan tu, dia akan jumpa lah benda lain, kedai makan, tempat tinggi dan sebagainya. Sama macam Quran, Allah turunkan Quran nak cerita tentang macam nak islah istimai. Tapi ada orang yang dia ambil angle lain kan. Sebab dia businessman, dia ambil angle bisnes. Sebab bila Nabi ambil Quran, dia tak tengok benda tu. Walaupun dia seorang businessman, dia tengok macam mana dia nak mengubah masyarakat. So dalam Quran adanya usul hadza islah al-istimai. Ya, kita akan tengoklah insya-Allah kan. Wallahu alam. Itu saja hari ini. Jadi habis part ni. Maksudnya nanti semua akan baca kan sendiri-sendiri nanti. Habis part ni, Quran dah gariskan usul dia tu. Dasar dia tu. Macam nak buat tu mungkin berbeza-beza lah ikut keadaan, ikut tempat. Tapi yang usul tu dah ada pada Al-Quran. Ingat kita nak kena gali sajalah, gali dan cari kan. Dia dah cerita kat sini lah beberapa usul, banyak usul dia kan. Sampailah habis semua tu. Okay, sikit lagi, kita masuk boleh sikit lagi
Okay, Allah Alam, tak apalah dari tu lah. Nanti banyak pula, panjang pula cerita dia. Itu baru dua topik lah. Pertama dia cerita tentang kisah Nabi Ami. Yang kedua kita bawa Al-Quran ni dah cerita dah semua dasar tu untuk kita mengislah masyarakat kan, seperti mana Nabi dalam Islam. Yang ketiga nanti dia akan cerita apa dia punya plan tindakan kan. Cerita. Lepas tu dia akan simpulkan macam mana Nabi telah pun berjaya apply semua ni sampai berdirinya negara Islam pertama. Okay, habis kan. Ni secara apa, ringkas recap kan. Okay, dah berjaya lah, maksudnya usul tu bukan saja usul, tapi dia telah praktikal. Sebab dia telah pun dibuktikan oleh Nabi SAW sampai berdirinya negara Islam yang pertama ni. Bukannya teori Quran tu tinggal teori yang belum lagi proven. Dia telah pun diprove oleh Nabi SAW secara praktikal. Sampailah di situ pula beberapa faktor perosak dalam suatu negara kan. Dan setelah sekarang tentang politik sosial, netizen dan sebagainya. Poin penting sebenarnya kita tengok lah bab yang ke-9 tu ni. Iaitu dakwatuna lil ba'tsu wal inqaz. Macam mana dalam realiti yang tu itu cerita sebelum ni kan, yang semalam Nabi berjaya. Tapi hari ni realitinya bukan macam tu. Ada realiti baru kan, realiti kena tindas. Realiti tu mungkin berbeza. Dalam konteks dia ni dia sedang cerita pertimbangan politik negara Arab, sosial sekian-sekian. Mungkin bab 6-7 kita boleh revise balik lah dalam situasi yang masa ni. Ini benda yang kita bagus lah. Sebab misalnya ni dia buka minda orang untuk ambil berat tentang apa? Situasi semasa umat Islam kan. Kadang kalau di Mesir ketika tu, kalau dia tak cerita ni, orang tak tahu pun. Sebab orang tak tahu. Hari ni pun orang tak tahu kan. Tapi kita punya netizen bagus lah sekarang sebab mula ambil berat tentang isu semasa kan. Gosip ke apa, be it international ataupun nasional. Cuma isu kita hari ni lah, isu tu ada tapi tak ada orang nak guide. Macam nak tengok isu tu kata-mata Islam kan. Kerana isu tu dia jadi bahan bualan yang tak ada panduan dan tak ke mana. Dia komen-komen habis. Okay. Dia tak ada orang nak cerita, oh ni lah sudut pandang Islam, dia berlaku macam ni, apa kita nak buat, apa faktornya, apa kita punya peranan ni. Dan benda tu kita kurang kan. Orang dah sedar tentang isu sebab media sebagainya. So mungkin kita punya kerja kan, bukanlah, mungkin benda yang kita boleh ambil daripada kisah ni lah study kan, isu semasa ni kita kena aware dan mencari dekat mana view Islam isu ni dan apa peranan kita dalam isu ni kan. Sebab isu-isu ni dia berlaku berkaitan, ada kaitan kita juga kan. Dan topik yang penting lah nak discuss nanti, mungkin kita akan discuss macam dakwah kita ni akan jadi dakwah penyelamat kepada perkara-perkara ni kan. Dakwah Islam tu akan jadi dakwah penyelamat lah pada benda ni kan. So itulah dia ceritalah sedikit kesanan lah wasiat kepada kita semua yang walaupun misalnya dia dah tulis tahun 1943, 80 tahun lalu, tapi mungkin semua benda tu masih lagi relevan kan. In fact isu-isu yang dia cerita tu masih berlaku sampai hari ni. Materialism yang melanda negara Islam, dalam keadaan dia dulu tu ada materialism berlaku negara Islam, hari ni pun masih lagi berlaku lagi materialism tu. Dan dia dah analisa dah apa faktor-faktor perosak tu. Sangat terperinci tulis. Nanti kalau masa kita akan tengok lah secara detail kan faktor ni, dan kita penting ada faktor ni supaya kita boleh settle isu tu pada pokoknya lah. Allah Alam. Pasti adakah semua orang apa boleh menjiwai kan atau boleh appreciate baca